Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walau harastum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau, yakni berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi. Fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri dari perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya fa innallaha kana ghafurar rahima, maka sesungguhnya Allah amat pengampun dan pengasih. Ayat ini sambungan kepada ayat yang kita baca sebelum ini, iaitulah mengenai kebimbangan seorang isteri takut-takut berlaku kebencian terhadap suaminya disebabkan dia mempunyai kelemahan-kelemahan, disebabkan kebencian suami terhadapnya, disebabkan beberapa kelemahan ada pada pihaknya. Misalnya dia tidak dapat menjalani fungsinya sebagai isteri dengan baik, disebabkan usia ataupun disebabkan kesihatan ataupun apa-apa sebab saja, disebabkan sebab tabi'i misalnya menjadikan suami tidak menyukainya. Maka pada ketika itu dia harus menarik sebahagian daripada haknya dan kekal sebagai isteri. Tapi haknya tidak dituntut sepenuhnya. Misalnya hak bermalam dan lain-lain lagi, ataupun hak nafkah jika dia sebagai seorang isteri yang mempunyai kemampuan harta yang tinggi melebihi suaminya. Satu pihak lagi belum disebutkan di sini, iaitulah jika nusyuz ini daripada pihak kebimbangannya daripada pihak suami. Suami juga mungkin nusyuz. Nusyuz ni maknanya kita terjemahnya makna benci. Itu dia nusyuz. Suami benci, isteri benci. Lebih mudahnya begitu. Tapi nusyuz ini dia itulah satu ketumbuhan. Dia satu ketumbuhan antara suami isteri. Macam badan kita ada satu ketumbuhan penyakit. Dia kena buang ketumbuhan ini jika tidak boleh dirawat. Hubungan kasih sayang antara suami isteri ini dia ada ketumbuhannya. Ketumbuhan ini nusyuz. Timbul puasa benci. Isteri benci kepada suami dia, suami benci kepada isteri. Ada jalan namanya suluh. Kalau isteri benci, dah kita sebut dah tadi. Suami benci misalnya, pihak isteri boleh cari jalan bagaimana untuk mengekalkan nusyuz itu. Tetapi dengan beberapa penarikan diri daripada hak. Jika sebaliknya pula macam mana? Sebaliknya, yakni isteri bencikan suami. Sedangkan isteri dia tidak mempunyai hak talak. Dia tak ada nak buat, susah nak buat. Ada macam mana isteri bencikan suami, mungkin banyak kesnya. Di setengah negara Arab, terutama Iraq yang saya tahu, mereka ada adatnya Ibnul Khal, Ibnul Am. Sepupu mesti kahwin, tak boleh kahwin dengan orang lain. Sepupu dia laki-laki, sepupu dia cantik tak cantik pun tak kira, mestilah jodoh dia dah. Dipertemukan begitu sepupu, dan tak boleh orang luar nak masuk. Ini perang, ini kehormatan darah, kehormatan nyawa. Itu dia, sepupu tak bebas kahwin dengan orang luar. Jadi pada ketika itu nasiblah bagi wanita itu. Kalaulah suami sepupunya itu orang yang baik umpamanya, maka baiklah. Tapi bagaimana kalau sepupunya laki-laki itu tidak baik, penagih umpamanya, pembawa penyakit AIDS ke misalnya, ataupun apa-apa lagi, dia terpaksa tanggung. Sedangkan dia mempunyai cita-cita suaminya
suaminya orang yang tertentu, misalnya dia mempunyai wawasan sendiri, tetapi wawasan itu tidak akan ke mana-mana kerana adat telah menjodohkannya dengan orang yang tertentu. Satu, barangkali orang di kampung juga, di kampung dia tak kenal bakal tunang dia kenalnya malam tu, malam kahwinan, malam yang pertama itu dia kenal orang ni. Jadi ini pun satu masalah juga. Dia tak pandai bercinta, tak pandai main surat, dia tak pandai main SMS, tak pandai. Apalagi cek apa nama ni, tak pandai. Jadi dia kenal malam pertama ini dia suami kamu, ditentukan oleh keluarganya. Terima mahu tak mahu, inilah dianya. Sedangkan wanita juga, isterinya juga mempunyai pelan tertentu sebenarnya pada suaminya. Jadi pada ketika itu timbullah rasa kebencian. Jadi kebencian ini bagaimana? Kebencian ni ada yang kebencian yang boleh diterima dan kebencian yang tak boleh diterima. Boleh diterima jika misalnya lah dia tak suka suaminya merokok, tapi pada malam yang pertama lagi bau busuk rokok. Jadi macam mana ni? Macam mana ni nak buat ni? Mau tak mau terima juga ini suami awak. Ataupun dia seorang yang penagih ke, yang tak semayang ke misalnya, ataupun dia ada kaki judi ke, adalah sifat-sifat yang seumpama ini. Memang wanita wajar sebenarnya, wajar menolak isteri, wajar menolak suami ini, wajar menolak. Tetapi bagaimana jika dia tidak mempunyai hak untuk melepaskannya? Bolehkah beri pilihan kepada suaminya? Bolehkah ke jalan berdamai? Islam membuka jalan lain. Islam oleh kerana tidak membenarkan, tidak memberikan hak talak kepada isteri boleh panjangkan perkara ini kepada pihak berkuasa kerana dia tak suka suami ini. Tak suka, tak semayang umpamanya, menagih umpamanya, kesihatan dia tidak memuaskan umpamanya. Boleh dia berbuat begitu. Boleh berbuat begitu. Inilah juga. Tapi kalau nak damai pun tidak mengapa juga. Damai pun boleh juga. Damai. Sebaik-baiknya as-sulhu khairun. Berdamai itu lebih baik daripada bercerai. Carilah jalan. Bijak-bijaklah para suami, para isteri bagaimana untuk memberhentikan suaminya merokok, untuk memberhentikan suaminya berjudi. Pandai-pandai. Saya baca dalam sebuah buku bagaimana seorang isteri ingin menghentikan suaminya merokok. Bagaimana? Salah satu daripadanya lah, tapi tak boleh pakar sangat ini, hak sebut-sebut gitu je. Kalau pakar pun rosak dah juga, nanti pulanya katanya usai ajarnya macam ni. Tak boleh gitu. Dia ajarnya, dia kata para isteri makan bawang kalau nak tidur. Kunyah bawang. Malam besok pun macam tu juga. Paling sampai 10 malam baru nak tidur, bau bawang. Tidur bawang putih. Suami akan kata apa bawang-bawang ni? Isterinya akan kata pulanya apa pula bau rokok ni. Jadi suami pulanya akan sedar bahawa ada sesuatu yang ada padanya yang tidak disukai oleh isterinya, yang tidak boleh didamai cara lain selain daripada berhenti, sama-sama berhenti. Rahsia tu namanya. Sama-sama berhenti. Jadi saya rasa menasabah juga. Menasabah. Dan seterusnya lah. Dan banyak lagi. Masalahnya bercerai bukan jawapan, tetapi isteri mahulah kebijaksanaan yang tinggi sebenarnya dalam mengajar suaminya. Kekerasan, cara keras, cara menghina, cara memburuk-burukkan, ini bukan jalannya. Bukan jalannya. Apabila seorang itu menjadi suami, hendaklah dipertahankan kebaikannya. Dipertahankan. Jika ada keburukan di mana-mana, bolehlah gunakan kebijaksanaan untuk memperbaiki. Saya rasa ini jalan penyelesaian yang sebenar. Habislah tentang as-sulhu, tentang damai. Tetapi jika tidak mempunyai jalan, sudah habis jalan dah, ataupun hilang sabar isteri, sepatutnya dia yang bersabar lebih tinggi, maka perkara itu boleh dibawakan kepada mahkamah. Kepada mahkamah qadi lah. Sebab itulah dalam surat ta'liq itu boleh tulis serta ia mengadu kepada mana-mana qadi. Jika dia ditinggal lebih daripada 4 bulan selain daripada pergi ke Mekah. 4 bulan tu dulu. Sekarang ni main 4 bulan lagi. 4 bulan lagi setengah. Tinggal lebih daripada 4 bulan selain daripada pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tak apa 4 bulan pun. Sekarang ni tidak 4 bulan lagi. 4 bulan. Serta ia mengadu kepada mana-mana qadi. Maknanya dia nak cerai suami tak boleh. Tetapi dia boleh mengadu kepada qadi, dan qadi ada hak untuk menjatuhkan talak pada perkara-perkara yang tertentu. Satu lagi,
Satu lagi, barangkali dalam undang-undang perkahwinan ini, undang-undang keluarga, dalam akad boleh diletakkan syarat oleh pihak wanita. Misalnya dia nak letak syarat macam mana? Syaratnya tidak mempoligamikannya. Sekalipun poligami harus, tapi dia nak letakkan syarat itu dalam akad. Jika diterima bolehlah, tapi jika orang tak terima, tak boleh juga. Maknanya boleh letakkan syarat itu. Habis, terusnya ayat yang kita baca semalam, ayat 128 menyatakan hak suami isteri. Hak suami isteri, mereka ini sama-sama mahu mendirikan rumah tangga yang bahagia, tetapi ada sebab-sebab yang tertentu, maka jalannya ialah jalannya suluh, damai. Sama ada disebabkan nusyuz, sama ada nusyuz itu daripada pihak isteri ataupun pihak suami, damai adalah lebih baik. Damai mengenai cara mana? Caranya salah satu daripadanya terpulang kepada kebijaksanaan, tetapi mahulah kesabaran masing-masing itu tinggi. Tidak ada sebuah rumah tangga yang saya rasa suami isteri yang mudah jadi bahagia. 80%-nya ada tak kena. 80%-nya ada saja masalah. Tetapi kesabaran dia boleh menyelesaikan mereka. Seterusnya ayat 129 menyatakan hak masing-masing lagi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Ayat ini menyatakan para suami tak mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Seolah-olah ayat ini mengugut atau bukan mengugut, maknanya menakutkan para suami daripada berpoligami disebabkan mereka tidak mampu berlaku adil. Tapi tidak larang. Larang apa dulu? Dia disuruh ayat 3 surah An-Nisa dulu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kahwinlah kamu dengan wanita. Satu, dua, fankihu ma tabalakum minan nisa' masna, 2, 3, 4 berhenti. Perkara itu harus. Tetapi pada ayat ini pula seolah-olahnya berhati-hati jika para suami ingin berpoligami, berbilang isteri, hendaklah berhati-hati di dalam soal keadilan. Kamu tidak mampu sama sekali, walan tastati'u, kamu tidak akan mampu untuk melakukan keadilan di antara para isteri, walau harastum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Inilah ayat bagi setengah orangnya, dia katakan poligami tak boleh. Memang tak boleh berlaku adil kaum lelaki ni, tak boleh. Oleh kerana itu tutup sajalah pintu ni, tutup, senang saja. Rekas. Tapi tidak begitu sebab Quran dalam awal surah ni menyatakan harus berkahwin 1, 2, 3 dan 4. Ayat ni menyatakan kamu tidak mampu sekalipun kamu bersungguh-sungguh ingin melakukannya. Ayat membayangkan ada di antara manusia yang cuba berusaha apabila berpoligami untuk melakukan keadilan dalam sebuah serbi, hatta dalam kecintaan hati, dalam pembagian nafkah, pembagian malam, pembagian membawa mereka musafir dan sebagainya, ingin dilakukan seadil yang mungkin, tetapi tak boleh, walau harastum, tak boleh. Tetapi apakah bila tak boleh ni, pintu berbilang isteri itu ditutup? Tidak ditutup, tetapi ingin menyatakan bahawa pintu ini terlalu sempit. Boleh, tetapi bukan untuk semua orang. Boleh bukan dalam semua keadaan. Ia diboleh, tetapi dalam hal darurat dan ada maslahat di sebaliknya. Seperti para laki-laki kurang, disebabkan berlaku peperangan, maka ramai kaum laki-laki meninggal dunia. Dengan sebab itu maka ramai yang wanita. Pada ketika ini namanya darurat, ada maslahat, dibolehkan. Tetapi keadilan tetap juga dipegang di sini. Walau harastum, sekalipun kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan itu, keadilan sama isteri di antara para isteri. Lan tastati'u. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama keharusan, dan yang kedua ketidakadilan. Tidak adil itu melarang, keharusan itu membolehkan. Jadi adil bagaimana? Pada zaman Ja'far As-Sadiq ada seorang
bernama Abul Auja. Abul Auja ni dia tidak berapa dia seorang yang berfikiran terbuka. Dia kata ayat melarang sama sekali kahwin, berbilang isteri. Sebab walan tastati'u, kamu tidak akan mampu, walaupun kamu berusaha untuk melakukan keadilan, tapi kamu tidak mampu untuk melakukannya. Lalu orang tu pun kalah bila Abul Auja baca ayat walan tastati'u an ta'dilu. Dan satu lagi ayatnya fa illam ta'dilu fawahidah, kalau kamu tak mampu berlaku adil maka satu cukuplah. Pergi tanya Ja'far As-Sadiq. Bila tanya Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq jawab macam mana? Keadilan ni dia banyak bahagian. Keadilan yang tidak mampu itu ialah keadilan kecintaan hati. Yang ni tidak boleh. Tidak boleh diberi. Cinta nak bagi sama. Cinta nak bagi semuanya 100%. 100% lah. Ini yang Quran api. Tetapi pembagian nafkah dan lain-lain lagi boleh dibahagikan dengan adil. Mengapa perlu begitu? Mengapa? Kerana Al-Quran bila dia membuka jalan, mengharuskan seorang itu melakukan poligami, maka dia tidak akan mengharuskan sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Bila Al-Quran mengharuskan, artinya ada jalan dan perkara itu tidak mustahil untuk dilakukan. Jadi oleh kerana itu disebabkan tidak adil, maka pintu yang kita sebutnya ni berbilang isteri ini tidak ditutup, tetapi mahu keadilan itu ditegakkan. Keadilan itu bukan tentang kecintaan dan kasih sayang, kerana tabiat manusia dia tidak akan cintakan hak yang tidak cantik. Dia cintakan mana hak yang cantik, mana hak yang terbaik di antara para isteri. Berdosakah perkara ini? Perkara ini tidak berdosa sebab di luar kemampuan dia. Dia tidak mampu untuk menanam sendiri perasaan kasih itu. Kerana kasih sesuatu yang tidak boleh diambil dan diletak. Perkara itu perkara yang mesti dididik dan dipupuk padanya. Kalangan ulama kita apabila mereka melakukan poligami, mereka betul-betul melakukannya dengan penuh keadilan. Hatta di antara mereka, apabila waktu mereka bermalam di sebuah rumah itu, mereka tidak akan ambil wuduk di rumah isteri yang satu lagi. Mestinya wuduk diambil pada tempat di mana dia bermalam pada malam itu. Wuduk. Padahal ambil wuduk mana-mana pun, isteri dia tak marah. Kalau ambil wuduk, dia mahunya tidur di rumah, maka sini ambil wuduk. Dah, wuduk pun ambil di situ. Mu'adz ibn Jabal mempunyai beberapa isteri. Satu ketika negeri Madinah dilanda ta'un, sehingga kedua-dua isterinya meninggal dunia sekaligus pada ketika nak dikebumikan. Yang mana dulu nak dikebumikan, kedua-duanya seolah-olahnya bubuk. Orang yang dikebumikan lebih dahulu, dia lebih dihormati. Dia dikebumikan lebih dahulu, maknanya dia lebih dihormati. Kalau seorang hafiz Quran dan satu lagi tidak hafiz Quran, nak dimasukkan dalam satu liang, di satu kubur, mana dulu? Hafiz Al-Quran dulu. Hafiz Al-Quran dulu. Dia tak hafiz Quran, tunggu. Dia kena paksa tunggu di belakang. Mu'adz ibn Jabal dia buat undi. Dua isteri, tak nama ni, cabut mana satu di antara dua ni. Kena yang tu masuk dulu. Mahukan keadilan supaya tidak berbangkit pada hari akhirat nanti tentang keadilan. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mempunyai beberapa isteri, lalu dia lebih cenderung kepada yang satu lagi, besok pada hari akhirat nanti dia akan berjalan sengit. Berjalan sengit. Pasal apa? Sesuailah tu sengit tu. Pasal apa? Dulu dia sengit. Dia bawa sengit ni sampai ke akhirat nanti. Tak cantik jugalah. Tak cantik. Baiklah. Fatadharuha wa fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan pula kamu cenderung dengan melampau-lampau, yakni berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi. Fatadharuha kal mu'allaqah, lalu kamu tinggalkannya sebagai benda yang tergantung di awang-awang. Tak boleh. Kalau tak suka, bebaskan dia supaya dia mempunyai kebebasan dalam hidup, tidak menjadi isteri sesiapa. Tapi nak dikekalkan sebagai isteri, jadikan isteri, layanilah dia sebagai isteri. Jangan pula bila dah beristeri, berbilang isteri, antaranya nombor 1 dan yang nombor 2, maknanya kurang layaninya. Misalnya,
Jadi ini namanya, kamu jadikannya seperti layang-layang yang tergantung. Tali pun berterbang pun tidak, tali pun ke bumi pun tidak, ke langit pun tidak. Itu maksudnya kal mu'allaqah. Kemudian wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima, dan jika kamu memperbaiki dan kamu bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poligami bukan jenayah. Bukan jenayah. Orang melihat orang ni tiga tu macam orang yang melakukan jenayah ni. Setengahnya dosa ni, satu kesalahan besar ni. Tidak. Orang ni dia berkahwin tidak melebihi daripada 4. Dia telah melakukan suatu usaha, satu kerja, dan kerja ini disebabkan dia tidak adil, maka adalah kesalahan, dosa padanya. Tetapi bukan jenayah. Bukan jenayah. Ini adalah dosa dan tidak boleh disifatkan sebagai dosa besar. Dosa besar tak boleh. Tidak dosa. Jika dia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Ayat menyatakan jika kamu memperbaiki dan kamu bertakwa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya perkara ini adalah perkara yang tidak besar dosanya jika cita-citanya ada untuk memperbaiki. Tetapi kalau semata-mata untuk menzalimi orang lain, maka ini satu perkara yang lain. Manusia sering terdedah kepada salah dan silap, tetapi tidak silap namanya orang yang melakukan kesilapan, tetapi sentiasa mencari jalan untuk memperbaikinya. Ayat menuju kepada orang yang seumpama ini dengan firman-Nya, fa innallaha kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Jadi mintalah pengampunan daripada Allah, dan mintalah penyelesaian daripada Allah untuk menyelesaikan masalah dalam keluarganya. Jadi cantik sekali ayat ini dan ayat 3 dalam surah An-Nisa dulu membuka ruang kepada orang yang bermasalah untuk melalui pintu yang tidak terlalu luas tapi tidak terlalu sempit. Itulah.